Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, so hari ini kita akan sambung dalam topik perbincangan kita dalam bab 8 iaitu daya dan juga gerakan. Okay, so pada kelas yang lepas kita telah pun masuk kepada bab daya dan gerakan, di mana kita telah pun melihat pada mukadimahnya apakah itu daya. Okay, so daya ni dapat kita takrifkan sebagai tarikan ataupun tolakan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Okey, so itu ialah definisi bagi daya. Dan apakah jenis-jenis daya yang telah pun kita lihat pada kelas yang lepas, seperti daya geseran, daya graviti, daya normal, daya elastik. Okey, dan kita pun melihat apakah ciri-ciri daya. Di mana daya ni dia mesti ada magnitude dan dia mesti ada vektor ataupun arah. Alright. Dan juga tentang konsep aplikasi, tentang konsep titik aplikasi bagi sesuatu daya, dan bagaimanakah kita mengukur daya dengan menggunakan neraca spring, dan di mana kita boleh takrifkan daya ini dalam satu unit iaitu unit Newton, N besar, di mana 1 kilogram bersamaan dengan 10 Newton. So hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan tentang daya lagi. So ini untuk makluman kamu dalam konteks daya, dalam konteks berat, dalam konteks graviti, kita ada satu hukum yang dipanggil sebagai hukum gerakan Newton. So hukum gerakan Newton ni ada 3, iaitu yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. So untuk hari ini kita tengok kepada hukum gerakan Newton yang ketiga, di mana dalam hukum gerakan Newton ketiga ini ianya menyatakan bahawa bagi setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. So untuk setiap daya yang bertindak ke atas satu objek, akan ada satu lagi daya tindak balas yang akan bergerak menentang arah tindakan arah daya tindakan tersebut pada magnitude yang sama. Contoh, kita tengok kepada pergerakan kenderaan di atas jalan raya. Tengok pada kereta, kereta ke motor ke lori ke yang bergerak di atas jalan raya. So bila lori bergerak ke arah satu arah dengan magnitude yang tertentu, dia bergerak. So dalam proses pergerakan kenderaan tersebut akan ada satu lagi daya tindak balas yang akan sentiasa menentang arah pergerakan lori tersebut dengan magnitude yang sama. Berarti kalau lori ini membawa magnitude 100 Newton, maka daya tindak balas yang bergerak menentang arah pergerakan lori ini juga membawa magnitude 100 Newton. So ini dipanggil sebagai hukum gerakan Newton yang ketiga. Contoh dalam konteks tadi kita tengok pada lori yang bergerak tadi, arah ataupun daya tindak balas ini kita panggil sebagai daya geseran. So daya ini penting. So mesti ada daya tindak balas yang akan bertindak ke arah sesuatu objek yang mempunyai daya tindakan yang sama magnitude tetapi berlawanan ataupun bertentangan arah. Dengan adanya daya tindak balas ini, contohnya seperti dalam konteks kenderaan bergerak, maka dia boleh mengelakkan kenderaan ini untuk tergelincir di jalan raya. So bila dia bergerak di atas jalan raya, daya tindak balas ini dia akan menentang arah menentang arah gerakan tersebut. So dia akan memastikan objek ini akan sentiasa berada dalam gerakan sifar ataupun berada dalam keadaan di mana dianya stabil. Contoh juga bila kita bergerak bila kita bergerak, berjalan kaki ke, berlari ke, bila kita bergerak ke depan, akan ada satu daya tindak balas yang akan menentang arah kita. Bila kita bergerak ke belakang, the same thing happen. So for every action, there is opposite reaction. Untuk setiap daya tindakan, akan ada daya tindak balas yang bertentangan arah dengan magnitude yang sama. Basically, pentingnya untuk menstabilkan kita supaya kita tidak tergelincir. Supaya satu objek yang bergerak tidak akan terluncur. Contohnya juga boleh kita tengok pada buku ataupun satu objeknya seperti botol ini, letak atas tangan saya, statik. So dalam konteks ini memang nampak dia pegun, tapi apa yang menyebabkan dia pegun?
Sebab akan ada dua daya yang bertindak ke atas botol ini. Yang pertama ialah berat botol ini yang disebabkan oleh daya graviti yang menariknya ke bawah. Okey. Dan pada masa yang sama akan satu daya tindak balas yang akan menariknya ke atas yang dipanggil sebagai daya normal. So, bila kedua-dua daya ini wujud dalam arah yang bertentangan dengan magnitud yang sama, maka objek ini stabil dan boleh berdiri di atas tapak tangan saya. Okey. The same thing kalau kita tengok pada daya apungan. Bila kita masukkan satu objek seperti bongkah kayu, okey, ataupun mungkin bola getah ke dalam sebuah mangkuk berisi air, okey, kita akan dapati bahawa bola tersebut ataupun bongkah kayu itu akan terapung di atas permukaan air. So, bagaimana dia yang boleh terapung? Sebab adanya satu daya yang bertindak ke atas objek tersebut. So, bila bongkah kayu masuk dalam air, berat bongkah kayu itu akan ditarik ke bawah oleh daya graviti. Tetapi apa yang menyebabkan ianya terapung di dalam air ialah adanya satu daya tindak balas yang mempunyai magnitud yang sama dengan berat objek tersebut pada arah yang bertentangan, yang dipanggil sebagai daya apungan air. So, daya apungan air ini akan memastikan bahawa daya yang bertindak ke atas objek tersebut dapat dineutralkan. Berarti kat sini dengan adanya daya apungan air, objek tersebut akan terapung. Okey, di mana daya apungan dia melebihi berat objek tersebut. Okey. Sama juga kalau kita tengok kepada konteks pelanggaran. Okey. Satu objek berlanggar, okey, akan ada satu reaksi tindak balas. Okay, bila objek A berlanggar objek B, apa yang kita akan dapati? Objek A, objek B akan berlanggaran. Okay, mungkin dia akan saling bertentangan. Daya tindakan, daya tindak balas. Okay, dia akan bertentangan. Okay, ini bagaimana konsep momentum. Alright. So, ada banyak aplikasi tentang pasangan daya tindakan dan juga daya tindak balas yang mematuhi hukum gerakan Newton yang ketiga. Okay, so ingat bila kita berjalan, okay, paling mudah ingat bila kita berjalan, mesti akan ada satu daya tindak balas yang akan mempunyai magnitud yang sama yang akan menentang arah kita berjalan. So, itulah daya geseran. So, dengan adanya daya geseran, dia akan memastikan kita ini sentiasa berjalan dengan stabil. Okay. So, tanpa daya geseran, kita mungkin akan jalan dan kita akan tergelincir dan kita akan jatuh. Okay. So, kalau kamu tengok kenapa permukaan tapak kasut kamu, okay, slipper kamu, okay, ada yang corak-corak seperti bunga. Okay, berbagai bunga tapak bagainya, itu sebenarnya menambahkan daya geseran, okay, untuk memastikan kamu tak tergelincir. Perhatikan bila kamu pakai slipper yang dah tak ada tapak, dah haus tapaknya, kamu akan mudah tergelincir, terutamanya pada jalan yang basah. Okay, so pentingnya daya tindak balas yang menentang daya tindakan yang mempunyai magnitud yang sama dan juga arah yang bertentangan. Okay, so kita tengok pula kepada kesan daya. Okay, so bila kita mention daya adalah satu yang boleh menolak dan juga menarik objek. Okay, so dengan ada daya, walaupun daya ni kita tak boleh nampak secara kasar, okay, tetapi daya ini kita boleh lihat kesannya sama ada dalam mengubah bentuk satu objek, saiz objek dan juga gerakan objek. Okay, contohnya kita ada satu objek yang pegun, yang statik. Okay, contoh kita ambil bola. Bila bola kita kenakan daya ke atasnya, ianya akan bergerak. So, daya ini akan menyebabkan satu objek ini bergerak. Yang kedua, daya juga boleh menyebabkan satu objek yang bergerak berhenti. Contoh bila kamu main bola sepak. Okay, bila bola datang ke arah kamu, kamu akan stop dia dengan kaki kamu, betul tak? So, kamu menentang daya tindakan tersebut dan akan menyebabkan bola yang kamu terima itu berhenti. So, kamu kenakan daya pada bola tersebut. Okey. Kemudian kamu tengok juga kepada konteks di mana daya juga boleh mengubah kelajuan satu objek yang bergerak. Okey. So, kalaulah kita kenakan daya pada objek yang bergerak sejajar dengannya, so kita akan menambahkan lagi kelajuan objek tersebut. Namun jika kita kenakan daya yang bertentangan kepada objek yang bergerak, kita akan memperlahankan kelajuan objek tersebut. Okey? Dan daya juga boleh mengubah arah gerakan objek. Okey? Contoh kita tengok kepada apa? Istilah kita ambil buah tampah sebagainya. Okey?
Bila satu bola tu datang pada kita, kita boleh kenakan daya yang dia boleh tertepis pergi ke kiri ataupun ke kanan. So dengan daya yang kita kenakan, dia akan mengubah arah gerakan objek tersebut. Okey. Nah, last kali dia juga boleh dengan adanya daya ini mengubah bentuk dan saiz objek. Okey, biasa mainkan metodika plastisin. Okey, kamu kenakan daya pada plastisin, dia akan berubah bentuk. Dia akan berubah saiz. Okey, kamu bermain dengan tin lepas minum air tin. Okey, kamu fonyokkan dia, kamu penyekkannya. Okey, kamu sudah mengenakan daya menyebabkan tin tersebut berubah bentuk dan saiz. Okey, so ini ialah kesan daya yang boleh kita perhatikan. Walaupun tak nampak dayanya, tapi kesan yang kita boleh nampak pada pergerakan satu objek, bentuk dan saiz satu objek. Okey. Dan kita tengok pula yang lebih lanjut kepada daya apungan. Tadi kita kata tentang konteks daya apungan air. Okey. So, objek air ini dia ada special entity. Okey. So, air ini ada satu daya yang dipanggil daya apungan air. Okey. So, jika satu objek ini terapung dalam air, berarti kat sini daya apungan air tersebut lebih besar daripada berat objek tersebut. So, bila daya apungan air lebih besar daripada berat objek tersebut, maka objek itu akan terapung. Okey, dan jika berat objek melebihi daya apungan air, maka objek tersebut akan tenggelam ke dasar air. Okey, so ini panggil sebagai konteks daya apungan. So, dia mematuhi hukum gerakan Newton yang ketiga, di mana untuk setiap daya tindakan akan ada daya tindak balas yang mempunyai magnitud yang sama, okey, tetapi pada arah yang bertentangan. Dalam konteks daya apungan air, jika daya apungan ini melebihi berat objek, dia akan menyebabkan objek ini terapung. Jika daya apungan jika daya apungan ini dia lebih kecil daripada berat objek, so jika berat objek ini melebihi daya apungan, dia akan menyebabkan objek ini akan tenggelam. Okey. Dia bertindak secara gitu. Right. So, daya apungan kita boleh kira dengan mendapatkan berat sebenar objek dan juga berat ketara. So, berat ketara ini kita akan gunakan dalam spring, kita gantungkan dia pada dalam spring. Okey, berat sebenar ialah berat yang sebelum kita tenggelamkan dalam air. Itu berat sebenar. Bila kita dah masukkan objek dalam air, so itu yang kita akan ambil bacaan berat ketara. Kita tolakkan, kita akan dapat berapakah daya apungan bagi objek tersebut. Alright. Dan apakah kaitan antara daya apungan dan juga ketumpatan? Okey. So, kamu dah belajar tahun lepas tentang ketumpatan. Okey. So, kita tengok dalam konteks ketumpatan, kita akan dapati bahawa objek yang lebih tumpat akan tenggelam. Objek yang kurang tumpat akan timbul. Okey, sama juga dalam konteks daya apungan, dia ada berkaitan. Okey, di mana sama juga kita tengok objek yang mempunyai daya apungan yang tinggi, dia akan timbul. Objek yang melebihi daya apungan, dia akan tenggelam. So, inilah konteks daya apungan, berat dan juga ketumpatan sesuatu objek. Okey. Dan kita boleh tengok juga kepada satu aplikasi kepada daya apungan ini dengan adanya satu garisan Plimsoll. Okay, yang kita tengok garisan Plimsoll ini terdapat pada setiap kapal-kapal kargo. Kapal-kapal besar ada garisan Plimsoll ini. So, garisan Plimsoll adalah aplikasi kepada pemahaman kita terhadap daya apungan air dan juga ketumpatan. Okay, sebab apa? Sebab ketumpatan ini dia boleh berubah-ubah bergantung kepada suasana persekitaran. Untuk air, jika air lebih tumpat jikanya air laut. Air laut lebih tumpat daripada air tawar sebab dia ada garam. Okay? Dan air yang sejuk lebih tumpat daripada air yang panas. Okay. So, berdasarkan kepada perbezaan ketumpatan air laut ini pada suhu yang berbeza dan kandungan garam yang berbeza, maka wujudnya garisan Plimsoll ini, dan dia akan membantu kapten kapal untuk memastikan bahawa muatan yang dibawa oleh kapal ini cukup. Maksudnya tidak terlebih, tidak overload. Okay, so garisan Plimsoll ini akan memberitahu kapten bahawa muatan yang diterima mencapai had yang selamat.
Okey, so inilah beza ataupun aplikasi konteks ketumpatan dan juga daya apungan dalam kehidupan seharian dengan adanya wujudnya garisan plimsoll. Okey. So dia menggunakan aplikasi daya apungan dan juga ketumpatan satu bahan. Okey. So ini saja untuk hari ini. Secara ringkasnya berkaitan dengan ketumpatan, apungan air, okey, kesan daya, okey, dan juga tentang hukum gerakan Newton yang ketiga. Okey, sangat mudah. Okey, tak susah pun. Kamu kena baca balik buku teks kamu. Okey, cuba fahamkan kembali. InsyaAllah bila naik sekolah nanti pada 3 Ogos, okay, kita akan bincang kembali apa yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.